kitab Majmu' Thalathi Rasail, himpunan 3 risalah. Kita duduk risalah yang kedua. Muka surat 83 Rumi. Jawi berapa ni? 32 Jawi, 83 Rumi. 83 Rumi bawah, 11 daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Cuma kadang-kadang tai ikan tu nampak, kadang-kadang tak nampak. Kalau banyak sangat boleh nampak, kadang-kadang tak nampak pun tai ikan tu. Tapi pastinya ikan ada tai, pastinya. Cuma nampak dengan tak nampak. Jadi dimaaf, ya, dia dimaafkan tahi ikan dalam air. Maksudnya kat sini tahi itu kena air lah, sebab ikan duduk dalam air, maka tahi itu najis, tahi ikan. Air itu jadi mutanajis. Itu nombor satu. Air itu jadi mutanajis sebab air yang telah bercampur dengan najis, maka air itu dipanggil air mutanajis. Okey. Cuma dia kata dimaaf. Maksudnya bila sebut dimaaf, maaf pada semayang lah. Kalau kena pada badan, semayang tu sah. Dimaaf. Okey, semayang tu sah. Dan dia kata ada satu syarat. Sebenarnya ada dua syarat. Satu syarat yang pertama, syarat pertama tidak berubah. Air itu tak berubah. Itu syarat yang pertama. Air itu jangan berubah. Air itu jangan berubah daripada air mutlak, air putih itu jangan berubah. Berubah tu kerana najis. Jangan. Jadi kalau maknanya air tu terlalu banyak, najis tu sikit, maka tak berubah. Sebab air banyak, tak berubah, maka dimaaf. Tapi kalau najis tu banyak, air tu sikit, menyebabkan air tu berubah. Bila sebab berubah, 3: bau, warna, rasa. Tu maksud berubah. Maka tak maaf. Sebab dia kata dimaaf daripada tahi ikan di dalam air jika tiada berubah. Jika tiada berubah, tu dia punya kait dia. Kait dia jika tiada berubah. Kalau berubah, tak maaf. Sama ada air sikit atau air banyak. Sebelum ni kita ngaji dah. Kalau air tu banyak, tak berubah, kan suci. Suci kan? Kalau banyak tak berubah. Kalau sikit, kalau banyak tak berubah. Kalau air tu banyak, bila sebut banyak lebih 2 kullah, masuk najis, air tak berubah. Lebih 2 kullah, masuk najis, air tak berubah. Kan air tu suci. Tapi kalau air lebih 2 kullah, walaupun satu laut sekalipun, berubah kerana ada najis, maka kan tak najis. Itu kita dah tahu dah. Itu hukum asal. Kalau air tu sedikit, kurang 2 kullah, masuk najis, berubah ke tak berubah ke, tetap najis kan? Itu hukum asal. Tapi yang ni lain sikit. Dimaaf daripada tahi ikan dalam air jika tiada berubah. Kalau air itu tak berubah, air yang ada ikan tu berak, nampak tahinya, ada tahinya, maka air itu air mutanajis dia panggil. Jika air tu sikit, air mutanajis lah. Sebab ada najis kena air yang sedikit, kan jadi air mutanajis. Walaupun tak berubah. Tapi maaf. Itu je nak beritahu. Maaf. Dimaaf. Maaf sebab apa? Sebab tai ikan tadi. Jadi maknanya perbezaan tai ikan dengan tai yang lain. Kita ambil tai kucing, kena dalam air kurang 2 kullah, kena tai kucing sikit kena, dan tak berubah. Air tak berubah. Air kurang 2 kullah, mutanajis kan? Kalau tai ikan, tak. Itu je. Itu syarat dia. Tak berubah. Dimaaf. Berubah je baru tak maaf. Okay? Jadi sebab apa tai kucing, tai ayam tak maaf kalau air sikit?
Tak berubah pun, boleh pakai apa? Tak berubah pun, kena tai ayam. Tak boleh sebab air kurang 2 kullah. Kenapa tak maaf? Sebab kenapa air tai ikan maaf? Sebab ikan duduk lain. Lepas tu dia maaf. Ikan duduk lain, dia menyusahkan. Kalau kata tak maaf, ikan duduk lain, maka maaflah tempat dia. Tempat dia berak kencing kat situ. Okey. Itu satu syarat. Dengan syarat, ada 2 syarat yang kedua. Dengan syarat, jangan dibubuh akan dia. Maksudnya jangan sengaja. Air sikit, ambil ikan, bubuh. Bila letak dengan sengaja, habis. Habis ingat maksud? Air dia tak najis. Sebab sengaja bubuh. Habis yang maaf kata tadi, dia bukan mungkin kolam kecil ke apa ke, macam tu lah. Kolam kecil. Yang macam mana, entah macam mana ada ikan dalam tu. Bukan sengaja bubuh, tak. Tak sengaja bubuh pun. Okey. Jadi kalau sengaja bubuh, biasanya ikan ni orang sengaja bubuh tak? Saya pernah tengok kolah surau, masjid ke surau lupa dah, ada ikan. Pernah tengok? Pernah tengok? Tak pernah jumpa? Saya pernah jumpa. Tak ingat kat mana. Mujur tak ingat. Kalau ingat dah nak beritahu ni. Sebab benda ni najis kan. Tapi air tu banyak. Cuma dia sengaja bubuh. Tak ingat kat mana. Tapi ada tengok. Kat mana? Tengok kolah ada ikan. Tapi dia bubuh ikan apa tau? Ikan bandaraya orang sana panggil. Orang sini panggil ikan apa? Bandaraya juga. Oh, yang makan kotor tu kan, makan lumut. Kalau ada dia jadi itu lah. Tapi dia sendiri tak berak ke? Dia sendiri ada juga najis dia. Kalau dekat surau masjid tu sedih lah. Okey, kenapa orang bubuh? Dia bagi umpama, dia bagi biasanya orang ambil ikan bubuh dalam air tu pula kurang 2 kolah. Biasanya kenapa? Biasa sebab apa? Tengok. Umpama telaga. Dia bagi contoh telaga. Sebenarnya tak kisahlah telaga ke apa. Dia bagi contoh telaga. Orang dulu bagi contoh dululah telaga. Kenapa dia bubuh ikan dalam telaga? Yang cerita yang apa, ikan apa? Kalui. Laju je. Betul lah cerita saya nak tu. Macam ada connection je. Ikan yang lakan ni orang kan, asalnya orang, macam mana lupa dah cerita tu kan. Ikan kalui kan. Akhir sekali anak dia makan sendiri kan. Macam tu lah. Kenapa orang bubuh ikan kalui dalam tu? Maka air tu najis. Sebab dia tak gini. Dia gini. Hati-hati juga, betul juga. Sebenarnya tak semestinya najis. Jika air tu lebih 2 kullah, masukkan dengan sengaja ikan tu mesti berak. Air tak berubah, suci. Betul tak? Suci. Jadi kolah masjid surau tadi suci. Tapi kenapa ambil risiko macam pelik? Kalau air tu kurang 2 kullah, masa duk pakai air Jumaat ke apa, ada ikan dalam tu, kalau separuh ke apa kan, menyebabkan air tu jadi mental najis. Jadi buat kerja pelik gitulah. Tapi tak boleh kita kata secara umum najis, tak boleh. Sebab air banyak kena najikan, walaupun masuk ikan tu dengan sengaja sekalipun. Sebab air tu lebih 2 kullah, maka ikan tu berak, air tu tak berubah, air tu kekal mutlak. Itu kita dah tahu, itu kaedah asal kena pegang, tak boleh berubah dah tu. Cuma itulah, kalau air tu kurang 2 kullah, kena najis, tak berubah pun najis, tak berubah pun mutan najis juga. Tapi ikan tetap juga suci walaupun kurang 2 kullah. Situ je beza dia. Jadi bubuh kat dalam telaga tu pun okey lah. Cuma macam cair penyakit, kalau bubuh dalam sungai ke apa tak apa, ni bubuh dalam telaga kan air tu kan boleh surut, jadi cair penyakit lah. Cair penyakit. Tapi kita tak boleh kata najis, tak boleh. Kita kena kata kalau air tu kurang 2 kullah, dia pula masuk dengan sengaja ikan tu, kan najis. Bila kurang 2 kullah, maka dia minta najis air tu lah. Okay? Dia bubuh dalam telaga kerana bermain-main dengan melihat akan dia. Yelah, bermain-main lah kita panggil. Bukan mana boleh main ikan kan. Maksudnya masuk bermain-main dengan melihat akan dia. Dia macam burung sama juga. Burung tu kan, yang orang letak dalam sangkar tu, kan dia nak tengok
Dia nak bunyi, itu dia panggil bermain-main lah. Ikan orang nak tengok, ikan dia tak ada bunyi, dia nak tengok. Saya pernah tengok orang Cina, dia real punya tengok. Rupanya ikan ni, kalau ahli ikan bukan ikan makan itu nelayan, ikan perhiasan ni, dia memang suka tengok. Saya tengok pergi kedai hardware Cina, masuk ke belakang, dia dekat belakang, dia tengah buat apa? Menonton ikan dalam akuarium. Menonton ikan. Kita tengok ikan, kadang-kadang ikan, kita orang beli ikan, kita nak beli ikan juga, kita letak ikan tu sebulan sekali kita tukar air. Tak tengok pun, sekali-sekala duduk jeling gitu kan. Tiru. Padahal orang yang bela ikan sebenarnya dia tengok sungguh gini, berkejam. Ikan apa? Ikan kelisa. Kelisa yang warna silver, kelisa warna emas. Tanya dia kenapa? Tahu kenapa? Dia kata kawan-kawan memang viral, sudah viral. Apa dia? Kadang-kadang keluar nombor kata. Tapi dia keluar kejap aja. Sekejap aja. Mungkin berapa saat dia keluar, ambil nombor tu, memang jadi, memang kena. Sebab tu dia orang tengok. Ikan kelisa. Ikan lain tak keluar. Ikan emas tak keluar. Ikan kelisa. Dia tengok dekat dia punya apa? Dia punya sisik dia tu. Selain daripada tolak sihir sebagainya, dia orang punya ni lah, dia orang punya kepercayaan. Kita pun ada kan orang Melayu kan, beli ikan puyuh tak? Kan? Orang dulu kepercayaan. Betul ke? Ada ikan puyuh boleh menolak sihir yang nak masuk. Orang dulu biasa tengok, ada beli ikan puyuh dalam rumah. Sihir tu tengok ikan tu dia patah balik ke macam mana tak tahulah. Nak cakap pun tak berani juga. Tapi macam kau rapat pun ada. Kerana bermain-main dengan melihat ikan, dia tengok je ikan tu. Sebab tu dia bubuh dalam akuarium atau dalam telaga lah, dia bagi contoh. Kalau dalam telaga nak tengok macam mana. Jadi tu contoh aja. Kita kalau bahasa sekarang akuarium. Maka dibubuh akan dia ke dalam, kalau rumi tu kain. Salah tu. Kalau jawi kain juga. Kain juga. Dia kaf alif ya nun. Kain. Dia kalau dobek saya kaf alif ra nun. Maknanya sebenarnya kain kaf alif ya nun tu, ya tu sebenarnya ra. Tapi dah nampak kan ya dengan ra kan nak dia punya tu nak sama. Dia hilang dia punya tu sikit. Jadi kalau kain, kalau rumi ni salah. Kalau kain, dia kata memang betul dah. Rumi dah betul sebenarnya. Tapi dobek saya kerana apa nak masuk dalam kain, bermain-main dengan air masuk kain. Kan? Di dalamnya kain, di dalamnya ni. Maka dibubuh akan dia ke dalamnya kerana. Ke dalamnya, telaganya akuarium kerana bermain-main, bukan kain. Macam mana pun sebagai beradab dengan tuan punya kitab, kita tak tahu apa asal dia nak tulis apa. Kita anggap sebab titik tu raw, sebenarnya raw, tapi depan tu dah tak ada, dakwat dah habis, belum nak top up. Jadi yang tinggal titik aja. Jadi nampak macam kaf alif ya nun. Tu. Beradab dengan tuan kitab, biasanya kalau ada begini, kita tak digalakkan untuk potong. Taklah berdosa, tak galak je. Habis tu buat apa? Kita buat anak panah gitu ataupun garis ke tepi. Dan sebab dia buat kitab, kita nak potong-potong kitab orang macam hebat sangat. Istilah yang biasa guru-guru kita pakai, la'allas sawab, bukan kain, kerana. La'allas sawab tu mudah-mudahan sawab. Mudah-mudahan sawab apa sawab? Wallahu alam bisawab. Sawab sama kan? Betul. Sawab tu betul. Wallahu alam bisawab. Kata-kata Allah, wallahu alam bisawab. Bukan kata Allah, wallahu alam bisawab. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang betul. Tu sawab belakang tu. Jadi la'alla sawab, mudah-mudahan betul. Mudah-mudahan aja. Okay?
bukan kain tapi kerana maka dibubuh akan dia ke dalamnya akuariumnya, telaga, apa-apa bekas lah, kerana bermain-main dan bersuka-suka. Duk suka-suka mainan ikan tadi, seperti barang yang telah jatuh sekarang ini, seperti perkara, seperti keadaan yang biasa dilakukan sekarang ini. Itu maksudnya, barang yang telah jatuh sekarang ini, yang biasa orang duk buat sekarang ni pun zaman dia lah. Daripada membubuh akan umpama ikan kaloi di dalam telaga atau kolah, maka iaitu tiada ni maaf jika air itu kurang daripada 2 kolah. Tak maaf. Sedangkan kalau air itu kurang 2 kolah sekalipun, ada ikan sekalipun, ada najis sekalipun, tapi air itu tak berubah, di maaf. Walaupun kurang 2 kolah, maaf. Sebab ikan memang duduk dalam tu, tapi sebab dia sengaja bubuh, tak jadi tak maaf. Okay? Kalau yang tak sengaja, maaf. Jadi kalau macam kita duduk akuarium tu kan, akuarium tu kita duduk bagi makan ikan kan, buka bagi, lepas tu ikan kita pun pegang-pegang air tu sikit, lepas tu pergi naik motor, naik kereta, pergi masjid sembahyang. Tak sah sembahyang kita, tangan kita tak basuh kan, celup air dia. Akuarium ada tak lebih 2 kolah? Ada. Melampau. Itu kalau ada tu nak tengok kena tiket tu. Kena tiket. Biasanya tak ada. Bila tak ada, tak nak semayang tu dah jauh-jauh. Kalau balik surau masjid, pakai baju semayang lagi, tengok, alamak, lupa nak bagi makan lah tadi, ambil jangan, tukar dulu. Takut mericik. Najis. Lepas tu pula masa nak basuh tu pun hati-hatilah. Masa nak basuh, ambil, angkat ataupun keluarkan, habis kena lantai. Maka macam mana biasa, kalau boleh angkat, dia angkat kan, angkat ke dalam bilik air. Kat situ selamatkanlah, elok, tak apalah sebab dalam bilik air. Habis kalau besar, dekat ruang tamu besar, takkan nak angkat, jadi ambil pipe tu kan, masuk air keluar. Masa tu tak ada kena lantai. Lepas tu apa, kena lantai situ, kena sikit, kena kapet sikit. Lepas dah tukar air semua, masuk air baru semua, mop, habis satu rumah tak najis. Satu rumah habis pergi mop. Patutnya air tu lap, lalukan dengan air mutlak. Tu lah. Kadang-kadang bab kita nak bela ni tu jadi masalah. Pet kucing kan, bela kucing, bela beruk depan rumah. Bela binatang-binatang, saya nak apa, glider yang panggil ke, salah sebut macam tu, yang pelik sikit tu. Bela apa lagi, yang jenis-jenis tak boleh makan tu lah. Glider tak boleh makan kan, dia jenis apa, jenis tupai, betul kan, dia jenis-jenis tu lah. Kalau macam bela hamster, semua menjadi masalah kat kita sebenarnya. Masalahnya pet, jadikan dia pet, jadi masalah. Bela kura-kura ya. Hati-hati lah, kalau nak hati-hati. Dan habis bab tu. Dan harus diminum akan madu yang dibuat oleh ibunya akan tempatnya dengan umpama tahi lembu. Harus, maknanya boleh lah diminum. Minum apa? Madu yang dibuat oleh ibunya. Ibu ni maksudnya lebah lah. Lebah. Yang mana lebah tu dia buat sarang. Sarang tu dia buat dengan tahi lembu. Ni orang biasa ambil lebah ni, dia tahu lah, ambil lebah, ambil madu kan. Kadang-kadang memang ada, sebab dia akan ambil apa kita panggil lah, rumput ke apa kan, dia akan ambil, dia akan buat. Kadang-kadang bersih, kadang-kadang tengok ada tahi lembu lagi sikit, ada najis lagi. Jadi dimaaf, ya boleh minum. Minum apa? Boleh minum madu tu harus, walaupun dah kena najis. Tetapi najis tu kena buang. Bukannya kata alang-alang boleh, dia masukkan sekali dengan sarang dia tu, apa benda yang tu, lilin tu kan. Oh, masuk sekali je lah, boleh? Tak boleh. Yang najis kena buang juga. Cuma madu tu mesti kena dah najis, dah kena dah. Tak apa, boleh. Madu saja boleh. Tapi orang makan benda tu kan, macam lilin. Rasa bahaya tak bahaya? Rasa bahaya tu makan benda tu, saya rasa lah.
Lilin tu rasanya dia membahaya, tapi orang nak makan benda tu, tawar je kan. Tak tahulah bahaya ke tidak. Katanya khasiat tu lah, khasiat ni lah makan benda tu. Jadi kalau kata ada tai ataupun ada apa-apa najis yang lain, dimaaf. Kenapa boleh kata harus minum? Sebab memang tempat dia. Tempat apa? Makna lebah memang akan ambil rumput ke daun ke untuk buat sarang dia tu, sarang dia. Memang ada. Jadi tak boleh nak elak. Macam tu juga ikan tadi, dah ikan duduk dalam air, maaf lah. Betul. Okey? Ini pun kita tak ada masalah. Mana madu tu boleh. Dan jika seorang, habis dah bab madu, pendek aja. Dan jika seorang memerah ia akan susu pula, maka kena air susu itu oleh suatu daripada tahinya atau kencingnya, dengan sebab digerakkan ekornya atau tubuhnya pada waktu memerahkan dia susu tadi, maka iaitu masyaqqah, maaf juga. Ini pun samalah. Geng-geng perah susu sekarang pakai alat bersih sangat. Sebab kalau tak bersih, bila kita nak, maksud kalau yang fresh tak apalah, mungkin sehari 2 hari kan. Yang dia dah nak proses, apa bahasa dia panggil, UHT lah, tio macam-macam bahasa kan nak buat tu. Dia kena memang tak ada najis langsung. Jadi dia ada mesin dia masuk, comel dah tu, macam memang cantik dah. Cuma ni cerita kalau je ni nak minum direct, unplug nak minum direct, nak senek-senek, gok terus. Memang khasiat tu. Saya tak boleh minum. Tak boleh tak boleh. Dah try dah, masuk sampai tekak dia keluar balik. Nak tu direct, tapi masa duk perah tu, biasanya dia macam geli tau. Bila dia geli, keluar kencing, keluar najis tu biasa, pepek dia keluar. Okey. Lepas keluar tu tak kisah, sebab punggung dia kat belakang. Tempat perah kat sini, tengah. Tapi ekor dia tu. Itu yang Allah. Okey, tengok ada kena 2-3 titik masuk dalam. Jika tidak mengubah susu, halal bagi orang jual, halal, jangan minum. Kita dah tahu. Tapi bagi orang tak ada masalah, jual pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Itu kalau najis atau air kencing. Kalau air kencing, kalau boleh sempat buang, buang cepat-cepat. Buang yang mana tu lah, bukan buang susu. Ambil, kalau ada sudu ke ada tu, ambil cepat buang. Kalau dah masuk, kalau nampak. Kalau tak nampak, buat gitu biar dia hilang. Kalau ada tai, ketul-ketul, wajib ambil ketul tu buang. Tapi susu boleh. Boleh. Kerana apa? Kerana masyaqqah, kepayahan. Sama, 3 perkara tadi sama je, nampak. Tadi ikan, sama juga. Sebab tu ikan, kalau masukkan ikan, dia tak boleh masukkan dengan sengaja. Sebab apa? Dah tak masyaqqah, dah tak susah. Kau sendiri buat, kenapa siapa suruh? Kan? Macam tu juga lebah tadi. Sama lah juga, ambil tai lembu. Tai lembu maaf kan? Ambil tai lembu, bubuh, pom dalam tu. Tak boleh. Sebab masyaqqah dah tak ada dah kat situ. Sama lah juga. Dan jika kena najis itu kemudian tu selepas daripada perah, atau dahulu sebelum daripadanya, atau syak maka tiada dimaaf. Okey, macam mana? Baru letak baldi dia punya labu air, labu susu tu, baru letak aje, piup, dah masuk dah. Faham? Belum perah lagi. Tak, maaf. Okey? Ataupun lepas dah perah dah, okey, alhamdulillah dah dapat dah banyak. Ambil, letak kat tepi. Tak kat tepi, jauh lah. Pergi ke tempat lain pula untuk perah yang lain. Lembu ni pergi kat sana, dia kencing, serai kena merecik, walaupun setitik. Tak boleh. So itulah selepas. Yang dimaafkan ketika tu, perah tu, ketika perah. Lepas dan sebelum tak maaf. Ketika proses memerah sahaja yang dimaaf, jika termasuk air kencing dia ataupun najis dia. Dan okey, atau syak. Syak pun tak maaf. Lepas dah habis perah semua, tengok, oh lemak, ada tai ataupun ada tai ataupun ada air kencing dia. Ini kena sebelum ke selepas tak tahu bila. Maka tak maaf juga. Dia kena yakin waktu perah. Sebab kepayahan.
Kepahian. Bila syak, maknanya cuai. Mana cuai? Okey. Dan dimaaf. Cerita pasal lembu lagi. Dan dimaaf juga. Daripada tahi yang dilumur akan dia pada bina susunya. Siapa tahu bina susunya? Puting dia tu. Puting. Dimaafkan tahi yang dilumur. Maknanya bila dilumur, perbuatan tu dilumur. Ambil lumur tahi dekat bina susu, dekat puting susu susu lembu tadi. Bukan lembu, kambing, unta, samalah. Kita bagi contoh lembu. Kerana menegah ia akan anaknya. Oh, yang ini ibu tu sendiri, ibu lembu, ibu kambing, ibu unta sendiri yang lomor tahi dekat puting dia. Okay? Kenapa ibu dia ni? Kerana menegah ia akan anaknya daripada menghisap. Dia tak nak bagi anak dia hisap susu. Bila dah sampai umur tertentu, kalau kucing, dia lagi-lagi ya, baru baring, anak datang. Anak dah besar, datang nak hisap, dia pun bangun. Kadang-kadang dia tak boleh tak? Kena juga dengan anak dia ni. Dia nak pang, apa tengok. Dia marah anak dia. Dia pukul. Dah besar nak hisap susu. Bodoh ni. Nanti aku masalah. Kenapa masalah? Sebab kalau hisap susu, ibu dia kuruh lah. Dah keding dah aku. Sebab mengandungkan kau, beranak kau bagi susu. Tak ada zat dah aku. Kau dah besar, boleh cari zat sendiri, nak hisap susu lagi. Pong bagi sekali. Tu kucing. Tu kucing. Kalau harimau, dia sekejap je. Sebulan je kot bagi susu kat anak dia. Lepas tu tak bagilah. Sebulan je, awal-awal je. Masa anak dia tengah berdiri, jatuh. Bila anak dia dah boleh tu sikit, biasa tak sampai sebulan. Dia tak bagi dah. Tak bagi. Sebab lidah harimau walaupun anak kasar, sangat kasar. Lidah kucing pun kasar, dan jilat kita kan kita rasa kan. Ni lidah harimau lagi kasar. Bila dihisap susu mak dia, luka habis. Sakit mak dia. Jadi mak dia perah. Mak apa ni? Mak harimau. Tak biasa tengok harimau. Bukan tak ada bela kat rumah. Apa ni, dia perah, tak, wallahu alam dia perah cara macam mana. Mak harimau ni dia letak atas daun. Dia cari daun kering yang besar, daun dia letak. Macam mana dia perah, wallahu alam. Lepas tu anak datang jilat. Macam mana saya tahu cerita ni? Saya tak pernah jumpa harimau pun. Dalam zoo pernah lah. Orang tua je kita. Orang tua dulu masa nak pergi noreh getah ke, nak cari kacik Fatimah ke, Tokat Ali ke, nak cari dalam hutan, kalau dia tengok ada susu atas daun, dia patah balik. Dia kata ada pak belang. Bukan pak belang biasa-biasa. Pak belang ada anak kecil. Oh, bukan pak belang, mak belang ada anak kecil. Yang ini sangat garang, sampaikan pak belang pun surrender. Suami dia pun surrender, laki dia pun surrender. Gagangnya mak belang yang ada anak kecil. Laki pun kalah, jantan pun kalah. Hati-hati weh. Jadi dia balik, tak jadi menogeh, tak apalah, kita makan ubi kayu je lah. Kita makan ubi kayu dengan kopi je lah hari ni. Tak makan sebab tak ada duit dah. Nak kena noreh dulu baru dapat duit. Orang dulu. Tapi lembu dia tak boleh lagi sebab dia slow. Anak dia tetap juga isap, walaupun dia lari macam mana. Jadi macam mana nak buat? Lembu ni, orang yang bela lembu tahu, dia tak suka najis dia sendiri. Memang pun, siapa suka najis sendiri? Ada siapa suka najis sendiri? Babi. Sebab tu dia tak boleh makan babi. Okay. Jadi macam ni dia buat. Dia berak tu, dia ambil buat gitu. Saya pernah tengok apa sal lembu ni. Dia buat gitu, rupanya dia tenyih dia punya puting tu. Habis. Kenapa? Anak datang bau-bau tak jadi. Okay. Begitulah juga binatang yang lain lah, unta ke apa ke. Okay. Menegah ia akan anaknya daripada menghisap akan dia, akan isap susu tadi, ganti daripada sukam akan mulutnya. Sukam dia bagi, sukam. Tapi kalau setengah tempat dia panggil sekam. Sekam padi lah. Sekam. Setengah panggil sukam. Kenapa dia bagi sekam padi ni? Dia gini, sukam akan mulutnya, dia gini.
Bila dia makan makanan, lembu ni makan, dia akan simpan dekat perut atas dulu. Dia ragut aja. Dia ragut, tamak sikit lembu ni. Dia ragut, dia tak boleh telan. Sebab kalau dia telan, dia tak kunyah pun. Dia cuma ragut, betul namanya ragut. Kruk. Dia tak telan, dia tak telan betul. Telan untuk proses pencernaan tak boleh. Dia kena kunyah. Baru boleh, sebab bakteria dalam perut dia bila dah kunyah baru boleh. Hebatnya Allah cipta lembu. Makan rumput je. Lagi besar pada orang. Orang makan lembu. Tak ada besar macam lembu. Patutnya lebih besar pada lembu orang ni. Jadi bila dia makan rumput tu, dia simpan. Dia simpan ke satu perut atas ke perut apa istilah dia panggil. Dia simpan aja. Dalam tu adalah lendir, asid ke apa benda adalah. Istilah orang dulu panggil biak. Orang ni panggil sukam. Orang ni sukam. Kita ni panggil sukam. Orang dulu panggil biak unta, biak lembu kan. Bisa ingat? Tak ada boleh. Tak tahu sini ingat kan sini orang kampung, orang bandar sini. Ada biak ada tu. Dia panggil biak lah. Jadi bila mungkin berjam lah, berapa jam, dia simpan dekat perut kecil tu, perut atas. Bila dia dah habis petang tu, dia dah habis ragut, dia pun lepak. Dia jatuhkan badan dia lepak, dia buat apa? Mulut dia gerak-gerak. Dia buat apa? Bukan berzikir. Dia gerak-gerak, kunyah balik, dia buat keluar. Itu dia panggil sukam. Istilah dia panggil. Ataupun biak. Dia keluarkan balik, kunyah. Sebab apa? Dah reput dah sikit. Bila dia kunyah dalam keadaan tenang, relax kunyah. Tak ada orang boleh kacau dah aku. Tak ada orang boleh kacau aku dah, sebab aku dah makan dulu. Dia kenyang, lepas tu baru dia telan. Telan yang kedua ni masuk perut besar. Perut betul lah, perut besar. Jadi dia kata sekarang ni apa ni? Menegah anaknya daripada menghisap akan susu. Okey? Ganti daripada sukam akan mulutnya. Makanlah benda tu. Makan benda tu. Maksudnya kadang-kadang ibu dia keluarkan. Dan ibu dia kunyah lebih kurang bagi kat anak dia. Supaya nak ajar anak dia cara anak dia makan. Masa anak kecil-kecil. Jadi bila anak dia, sedap rupanya. Makan. Macam mana nak buat? Macam tu kot tanya mak dia. Mak dia kata macam ni. Sedawa. Agaknya dah. Dah keluar, kunyah ni. Mana nak dapat? Anak dia tanya. Anak tanya mak dia. Mak kata, nampak itu rumput? Engkau ragut sekarang. Macam tu lah. Jadi proses tu makan masa juga. Jadi kadang-kadang anak tak reti nak makan, tak reti, dah ajar pun tak reti. Jadi bila macam tu, tetap isap susu juga. Mak dia marah lah, aku lapar kau isap susu aku, hilang zat aku. Jadi dia bubuh benda tu, dia bubuh tai. Tu cerita dia. Okay? Ataupun bukan mak dia bubuh, pembela lembu yang bubuh, boleh juga. Pengembala lembu yang melumurkan, boleh juga. Dan biasanya memang pengembala lembu yang akan buat. Dululah dia buat. Sebab apa? Dia nak selamatkan ibu tu lah. Sekarang berubat ke buat apa tak? Dia ada bubur, sapu je ubat tu. Anak dia isap sekali je, terus tak marah. Pahit ke, pedas ke apa tak tahu. Dia buat ubat. Cuma orang dulu buat gitulah. Jadi, ceritanya cerita apa ni? Cerita masa perah tu tak kena ke? Kan dah kena tarik lembu. Mestilah kena masa perah. Kena basuh tak? Maaf. Tu cerita dia. Dan kata di dalam nihayah, dimaaf daripada, dan kata di dalam nihayah, nihayah tu kitab nihayah, dimaaf daripada barang yang terbang, ia daripada air liurnya yang mutanajis. Maknanya biak tu najis. Biak yang kata dia ragut, dia simpan, lepas tu petang dia keluarkan balik untuk dia kunyah, tu najis. Kalau yang itu kita tengok, kita nak eget lembu, nak tambat, nak balik rumah, biasa orang kampung lah. Kemudian tarik, kadang-kadang tengok lembu ni apa hal lah kan, kita tuan lembu tahulah dia belek kat mulut tu. Air liur dia tu najis. Sebab apa? Sebab biak tadi tu lah, dah masuk dalam perut, keluarkan balik. Bila keluarkan balik kan najis. Apa yang dalam perut keluar kan najis. Jadi dia pun nak pergi semayang ni, semayang maghrib, ambil tambat, pergi semayang. Tangan tadi tu basuh tak? Tak basuh, tak usah.
Biak tu najis. Dan dimaaf daripada barang yang terbang ia daripada air liurnya. Terbang dia ambil. Logik lah kan? Lidah lah. Terbang lah. Imagine sikit. Terbang daripada air liurnya. Yang mutanajis. Memang mutanajis pun air liur dia. Sebab biak tadi tu lah. Sebab air perut, makanan yang dalam perut yang dia keluarkan balik untuk dia kunyah tadi. Dan jika terbang masuk air, dia kata maaf. Dan jika diminum ia akan air yang sedikit, pun maaf juga. Air itu maaf kalau sikit. Maknanya yang saya sebut tadi, kalau sikit ia kena tuan dia, maaf. Sikit air liur, lembu ke unta ke yang kena tuannya, dia maaf. Tapi sikit lah, sedikit. Kalau banyak tak maaf. Tapi dia kata yang terbang, dengan maksud bukan sengaja. Dia dah lalu lembu, dia banyak lembu dia jelai lidah kena sikit, maaf. Sikit maaf, tapi najis, maaf. Tapi kalau dia pergi kelebek dia pergi buka mulut tu, kena tangan dia, tak maaf. Sebab tu sengaja. Dan jika diminum ia akan air yang sedikit, maaf juga. Ia siapa ni? Lembu tadi, dia pergi jilat. Air tu sedikit mazhab Syafi'i kurang 2 kul lah. Dia jilat, pluk jilat. Kan mulut dia tadi ada biak, ada najis apa semua. Dia jilat, air tu sikit. Sepatutnya air tu mentah najis lah. Sebab air sedikit kena najis, walaupun tak berubah tetap najis. Tapi maaf juga. Maaf. Dan jikalau daripada binatang yang menguku ia akan rumputnya sekalipun. Dan jikalau daripada binatang yang menguku ia akan rumput sekalipun, pun maaf juga. Binatang yang menguku ia akan rumput. Apa? Kuku tu binatang yang menguku ia akan rumput sekalipun, pun sama juga. Dia makan, lembu tadi cari makanan, dia kata, dan binatang, bukan lembu lah, binatang lain lah. Sebab lembu dia tak cari pakai kuku kan, tak bagi pakai kuku. Yang binatang yang cari pakai kuku lah, binatang apa yang kita bela. Kemudian binatang tadi dekat kuku dia adalah najis-najis apa, maka sama juga, kena air pun dia maaf juga air tu. Satu je bendanya. Susah. Orang dok bela, tiba-tiba kata najis tak maaf kan susah. Masyaqqah itu je sebenarnya. Dan dimaaf. Dan dimaaf sedikit daripada asap. Habis dah bab binatang tadi. Dan dimaaf sedikit daripada asap yang naik. Ia dengan wasitah api. Wasitah apa? Medium. Kan? Medium. Apa panggil? Perantaraan medium. Perantaraan. Dan dimaaf sedikit daripada asap yang naik, ia dengan wasitah api. Wasitah api yang diumpama tai lembu. Tak kisahlah tai lembu, tai apa pun najis lah. Dan kambing atau kayu mutanajis. Api suci. Api suci. Bila bakar tai lembu, bakar letak tai lembu kan. Ataupun kayu tu, kayu kena air kencing, kayu bernajis, bakar, sama je. Tapi tak api tetap suci. Ni tai ni bakar. Api ni suci apa? Kalau ambil buat ini suci. Tak kena basuh. Api tu api. Tapi api ni dia api bila terbakar dia akan ada asap. Asap tak maaf. Api je maaf. Api je suci. Asap tak suci. Asap apa? Asap yang naik dengan perantaraan api. Jadi maknanya api bakar najis, api tetap suci. Najis tu dah terbakar, najis tu macam mana? Kena udara. Jadi yelah kot maksudnya bila terbakar mesti pakai oksigen. Macam mana boleh ada asap lah, senang cerita. Macam mana boleh ada asap? Saya nak nanti kan merapu pula jadi. Macam mana boleh ada asap? Asap tu gabungan daripada ada air yang kita panggil air lah, air apa? Hidrogen, ada apa? Kemudian ada api, ada gitu, ada gini. Dia jadi asap. Maka asap tu dibawa najis. Perantaraan dia api, asap tu bawa najis. Dia berbeza dengan udara, angin dia tak bawa najis, dia bawa bau aja.
Dia tak bawa najis, dia hanya bawa bau. Saya biasa bagi contoh dulu apa dia? Babi, tikus mati dalam almari. Kita tak ada kat rumah, outstation 2 minggu. Tikus mati 2 minggu. Okey, dalam almari. Bila balik-balik kita nak pakai, bau tikus tu punya bangkai lah. Adakah baju tu suci? Suci. Sebab angin udara ni dia hanya bawa bau. Dia tak bawa, dia tak jadi wasitah. Dia tak jadi medium perantara untuk bawa ain atau bawa najis. Tak. Habis tu boleh pakai sembahyang, boleh pakai, tapi makruh sebab busuk. Makruh. Macam tu juga air. Air pun sama, air ada babi panggang kat sebelah. Setelah 10 jam. Tapi tak kena ni. Air tadi, air elok, air mutlak, bau babi. Babi panggang. Suci. Sebab dia hanya bawa bau. Dia tak bawa air. Dia tak sebagai wasitah, tidak. Kalaulah udara ni wasitah, angin ni wasitah, jahanam. Bau, kenapa kau mandi ni, mandi kat masjid? Kenapa? Tadi lalu bau tai kucing. Bila bau tai kucing mesti kena. Macam ni boleh bau tapi tak kena, mesti kena sini semua. Terpaksa mandi. Tapi tak bawa. Dia cuma bawa bau aja. Okay. Tapi kalau asap dia bawa. Asap dia bawa. Nak bagi tahu ni. Jadi dia bawa kena kat kita. Bila kena kat kita, sepatutnya tak maaf. Sebab dia ada najis. Dia bawa. Dia kata dimaaf. Dimaaf tu sedikit. Jadi jika bau tak bau, bau asap tapi sikitlah, bau tak bau. Okey, asap apa ni? Asap yang ada najis. Asap yang tak ada najis suci. Asap yang ada najis tadi, asap yang bakar najis, bakar kayu najis, bakar tai apa semua tadi, asap dia bau asap. Tapi nak kata bau kuat, taklah. Bau sikitlah adalah tu, sikit tu. Maka maaf. Tapi kalau bau kuatnya bau, tak maaf. Ini biasanya lalu lah. Asap tai tadi tu, dia lalu jalan. Adalah kena dalam 10 saat lebih kurang. Biasanya nak kita bau tak bau lah. Tapi kalau duduk dekat situ, bau kuat, tu tak maaf. Apa-apa tahi pun lah. Yang sekam yang orang-orang bakar kan, dekat macam biasa ke tempat padi kan orang bakar. Ada tak tahi yang tu? Biasa kalau lalu kat Kedah, lalu kat highway tu, rosak. Pencemaran pencemaran apa dia panggil? Pencemaran udara. Tapi rasa tak ada kot. Dia cuma bakar dia punya padi tu punya tu je. Tak tahu. Kalau ada tak boleh. Kalau setakat lalu naik kereta, naik motor tak apa, sikit. Kalau memang duduk situ memang tak boleh. Dan kata Syekh Azizi, dan setengah daripada mudarat itu barang yang hasil pada waktu masak. Ni kias pula. Yang tadi asap saja. Asap kena baju. Habis makan macam mana? Makan. Sebab asap-asap ni kena mengena dengan kayu api. Macam mana? Dan setengah daripada mudarat itu barang yang hasil daripada waktu masak. Dan masalah ini banyak terjadi pada kita sekarang ini. Maka jaga-jaga olehmu. Sekarang ini tu dululah, masa pakai dapur arang dulu. Jadi kalau biasa kita makan air masak pakai kayu api, bau kayu api. Kadang-kadang sedap, kadang-kadang tak sedap. Kadang-kadang kita masak kari, bau kayu api. Dia punya rasa macam sebelum merdeka. Padahal tak ada lagi waktu tu. Ada orang masak roti apa? Dekat Terengganu roti apa? Dungu. Kijal. Apa nama tempat tu? Ajil. Kuala Berang. Ada roti dia buat daripada kayu api. Maka hati-hati di situ. Dia kata apa ni? Maka jaga olehmu. Orang tu lah. Kita tak tahu. Hantam sajalah. Kita tak tahu, tak payah. Kena pergi dapur cek satu-satu kayu api. Tak ya. Cuma peringatan bagi tukang meniaga. Sudah tulis ni kita pesan-pesan lah. Jika sebab apa? Sedapnya roti tu, roti apa Bantah? Roti dalam tu ada roti kaya je. Sedapnya dia sebab makan sedap dah. Bau kayu pun sedap lagi.
Nak beli tak boleh beli lebih daripada 2 bungkus. Beratur panjang. Benda apa cerita ni? Promosi untuk dia. Apa Kuala Berang Kuala Berang. Cuma pastikan dia kata, jaga olehmu. Kayu api tu pastikan tak ada najis. Jika ada najis, bau tadi ada najis tu dekat kayu api, dia akan kena. Dia akan kena makanan tu bau tak boleh. Tapi kalau sikit-sikit maaf. Macam tadi lah, sikit-sikit maaf. Tapi kalau bau kuat tak maaf. Menajiskan makanan. Ya. Lebih-lebih lagi sate, hati-hati. Kadang-kadang nak pakai arang mahal. Arang mahal. Pelik kan? Ni arang berapa ni? RM40, RM50 arang. Baik beli barbecue yang dah siap lah. Nak buat modal besar, arang tu mahal. Dah arang mahal, ambil je mana? Ni meniaga sate, ambil je mana? Itu yang cari kayu, cari apa? Kadang ada najis, ambil tai kucing, ambil lah. Sedap kan? Lain macam bau ni. Mana taknya ada tai kucing sikit. Asap dia tu. Hati-hati. Dan harus kita keringkan layur. Kita keringkan layur akan kain. Dia bagi contoh kain, kita bagilah contoh kain, ikan kering, apa-apalah yang nak keringkan, kan? Dengan api yang najis. Api boleh. Yang cerita ni apa? Cerita ni asap, bukan api. Yang menyala. Ada ke orang layu api menyala? Terbakarlah. Baik baca ajalah. Daripadanya yang nyala daripadanya itu suci. Okey. Dia kata api suci. Jadi kalau nak keringkan kain, nak layu apa-apa dekat api, layu dekat api bukan asap, maka maaf, maka tak ada masalah. Walaupun dia punya kayu-kayu tadi ada najis, api tak ada masalah. Dia kata apa? Bersalahan asap. Asap tak boleh. Dan bara memang tak boleh lah, bara tu. Maka najis keduanya. Tak boleh. Asap dengan bara tak boleh. Cuma asap dimaafkan jika sedikit. Sebab masyaqqah, susah. Sikit asap. Sikit apa ni? Kena dekat baju boleh bawa semayang jika sedikit. Kena dekat makanan boleh makan jika sedikit. Sedikit tu kita agak sendiri lah. Adat ghalib ni macam mana? Sikit tu. Bau sikit-sikit. Okey, harus. Kau apa dah? Sikit lagi. Dan harus dipakai akan kain yang mutanajis. Boleh pakai kain mutanajis. Kain mutanajis, kain yang kena najis. Mutanajis, kena najis. Najis. Tai. Mutanajis, kena najis. Banyak kali dah sebut. Kalau tai ayam kena kat lantai, tai ayam tu namanya tai, najis. Lantai tu dia panggil kena najis. Lantai yang kena najis. Bila kita nak basuh, kita bukan basuh najis. Kerana najis tak dapat dibasuh sampai kiamat. Habis kita basuh apa? Kita basuh lantai. Basuh lantai, najis tu hilang. Kerat rambut ke? Cukur rambut ke? Cukur kepala? Cukur rambut ke cukur kepala? Cukur rambut, ambil rambut, cukur atas dia. Ke cukur kepala, rambut tercabut? Takkan cukur kepala, kepala tercabut? Cukur kepala, rambut tercabut. Kan? Cukur rambut, cukur kepala. Pergi-pergi, cukur apa? Cukur rambut. Cukur rambut. Cukur rambut ke cukur kepala sebenarnya? Mana buat cikgu bahasa? Okay? Macam tu lah. Tak apalah, mana-mana janji faham. Dan harus dipakai kain yang mutanajis. Kain yang kena najis. Kain yang kena najis. Dengan syarat, ini pakai bukan bawa semayang ni, bukan, pakai saja. Dengan syarat ketiadaan basah. Dengan syarat ketiadaan basah salah satu daripada salah satu. Bila pakai kain kena najis. Boleh jadi beberapa keadaan. Yang pertama, boleh jadi kain yang ada najis itu basah, kita kering. Boleh jadi kain yang kena najis itu kering, kita basah. Dia kata salah satu tak boleh basah. Dengan maksud dua-dua kena kering. Kalau nak pakai baju, kain, pakaian yang kena najis, dengan syarat najis tu kering, kain tu kering, dan badan dia pun kering. Ini bukan bawa semayang, ini bukan. Kerana masyaqqah, kerana kepayahan, dipeliharakan daripada najis pada tiap-tiap hari.
Bagi orang yang kerja lori tai itu, loji najis itu, semua yang kerja-kerja yang kerja dengan najis lah, senang cerita kan, dia boleh pakai ke baju yang kena najis? Boleh, dengan syarat tak basah. Bawa semayang memang tak boleh. Habis boleh lah pakai, bukan nak semayang. Hukum memindahkan najis ke badan dengan sengaja hukumnya haram. Banyak kali dah sebut. Tengok ada anjing, pegang anjing, hukumnya haram. Tengok babi, pegang babi, hukumnya haram. Haram apa? Kan boleh basuh dengan air tanah, haram pegang. Basuh dengan air tanah wajib. Pegang tu haram. Pegang ada sebab baru tak haram. Pegang anjing kenapa? Nak angkat dia, nak letak tempat lain, memekak, contoh, ambil, tak haram. Lepas tu basuh dengan air tanah. Tapi pegang saja-saja, buat pet yang macam orang duk selfie sekarang ni, hukumnya haram. Hukumnya haram. Nak bagi tahu anjing, taklah, anjing makhluk Allah juga. Siapa kata anjing bukan makhluk Allah? Bolehlah pegang, nanti boleh basuh. Siapa kata tak boleh basuh? Orang kata pegang tu haram. Memindahkan najis ke badan dengan sengaja haram. Walaupun tai ayam. Ada tai ayam ambil pegang, hukumnya haram. Tapi masa nak basuh tai ayam, kena tai ayam, tak haram. Bukan dia nak pegang, terkena kan. Begitulah. Sebab tu dia bincang sebab ni. Tapi kalau pakai kat baju, yang baju tu ada najis, dia kerja kat gali longkang ke apa ke, kerja pakai najis lah. Yang jenis toilet tersumbat ke, tu memang kerja dia. Kan? Mesti ada najis kat baju dia. Takkan nak basuh hari-hari, contoh dia kata. Takkan nak basuh pagi dah petang dah, tengah hari dah buang sembahyang, nak pakai balik kan ada najis. Tak boleh memindahkan najis ke badan dengan sengaja, hukumnya haram. Habis tu nak basuh kan masalah. Kalau macam ni boleh pakai dengan syarat dua-dua kering. Orang kering, baju pun kering. Okey? Tiap-tiap hari tiada harus dibawa masuk akan dia ke dalam masjid. Masjid tak boleh lah semayang, bawa masuk masjid tak boleh, kerana tempat yang mulia, tak boleh. Dalam masjid tak boleh ada najis. Jadi tak boleh bawa masuk lah. Tak boleh bawa masuk. Dan kata Ibnu Ahmad, situ lah berhenti. Sebab dia cerita pasal masjid, nak cerita pasal masjid pula. Sebab dia masuk masjid, pasal beberapa najis yang wajib hilangkan najis dengan segera. Kena tai ayam dekat tangan, wajib basuh bila? Ni bukan cerita nak sembahyang. Pegang, alamak, kena tai ayam, adakah wajib basuh? Wajib lah. Bila? Satu minit daripada sekarang kena najis, baru kena ni. Sejam boleh simpan tak? Kita tak pernah terfikir pun tak? Kena najis kat badan. Okey, buang air besar, wajib basuh segera. Boleh tak nak simpan 3 jam? Tengok drama lu. Bukan suruh buat, nak tahu hukum. Memang kita akan basuh selalu. Kalau tak ada air macam mana? Baru ni kan tak ada air. Macam mana? Peruk gitu, lepas tu tengok Allah, tak ada air. Air ada, tapi nak jimat. Lepas tu pergi, tengok Hindustan dulu. Hindustan 3 jam. Tak basuh pun. Relax aja. Lepas tu basuhlah nak sembahyang nanti. Nak tahu apa hukum dia. Memang orang tak buat. Ni akan bincang. Terkena tai ayam, terpegang najis, sentuh najis, bila kena basuh? Adakah wajib segera basuh atau boleh ditangguhkan sehingga nak semayang baru basuh? Sebab semayang tak sah kan nanti. Adakah begitu? Saya dia bagi tahu. Tidak. Ada yang wajib hilangkan segera, ada yang boleh ditangguhkan. Akan datang. Itu iklan. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul asbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.